Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah, kerana pada kali ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama membicarakan tentang mengenai satu tajuk, lamallah keluargamu ke syurga Allah, yang tajuk yang masih lagi kita sebut dan kita ulang di kalangan kita supaya kita tahu matlamat dan tujuan dalam hidup kita berumah tangga ataupun kita berkeluarga. Tajuk ni merupakan daripada kitab yang telah disusun ini, iaitu Lamallah Keluargamu ke Syurga. Dan pada kali ini kita akan berbicara tentang mengenai Rasulullah sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita, yang sepatutnya menjadi pedoman kalau sekiranya kita ni menjadi seorang yang disebut dengan suami orang, maka jadi suami bagaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suami dalam rumah tangga. Kalau kita jadi ayah, jadilah ayah bagaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi pemimpin, pemimpin bagaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni, maknanya segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita ni kita buat di atas yang dinamakan dengan apa dia, amalan-amalan kita ini berdasar kepada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita boleh jadi demikian pada diri kita ini, maka itulah tanda di antara tanda-tanda yang kita ni mendapatkan ganjaran syurga di sisi Allah. Tapi kalau sekiranya kita tak boleh jadikan contoh ataupun dalam hidup kita tak jadikan Rasulullah ni sebagai model ataupun satu contoh ikutan yang terbaik, maka kita tak akan berjumpa dengan syurga Allah. Kan dalam firman Allah Ta'ala dah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi kamu, laqad kana lakum, bagi kamu telah kami sediakan pada kamu, lakum fi rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uswatun hasanah, satu contoh yang baik yang perlu diikuti dalam hidup. Bagi siapa orang yang kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, contoh yang baik ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang dalam hidup dia inginkan pada Allah, yang disebut dengan inginkan syurga Allah, wal yawmal akhir, dan inginkan pada hari akhirat dalam kehidupan dia. Yang ni di antara perkara yang mesti kita fokuskan pada diri kita. InsyaAllah pada muka surat 21 daripada kitab Lamallah Keluargamu ke Syurga ini, tajuk mengenai Rasulullah sebagai role model pada diri kita ataupun ikutan dalam kehidupan kita ini, kerana Rasulullah dikenali sebagai seorang yang tegas. Ketika mana di medan jihad, baginda merupakan panglima perang yang sangat berani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di rumah pula, baginda adalah seorang yang romantik dan bersikap lemah lembut terhadap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga anak-anak dan keluarga Rasulullah. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pribadi Rasulullah. Kalau di medan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk pribadi, karakter dia tak sama dengan karakter kat rumah. Kalau di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tunjuk pribadi Rasulullah bagaimana yang menjadi seorang suami dalam rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang terbaik di kalangan kamu ni siapa? Orang yang terbaik kepada keluarga dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Dia tunaikan tanggungjawab dia. Bila dia berumah tangga, dia jaga hubungan dia dengan dalam kekeluargaan dia. Dia jaga yang ni supaya kita jaga daripada apa? Kita sebut khairukum li ahli. Jaga yang pertama daripada dimasuki oleh syaitan. Syaitan
jangan biarkan syaitan masuk dalam rumah tangga kita. Selain daripada kita tak nak yang disebut dengan pencuri masuk, kita tak nak dalam keluarga kita ni masuknya yang disebut dengan orang-orang asing dalam rumah tangga kita, kita tak nak demikian. Maka di antara perkara yang kita kena jaga sangat, jangan bagi dalam rumah tangga kita ni masuk ialah jangan bagi ruang syaitan masuk dalam rumah tangga. Yang ni yang ramai di kalangan kita ni dia tak terpandang yang ni. Ramai di kalangan kita dia pandang yang zahir je. Dia takut kalau rumah dia dimasuki pencuri, dia kunci, dia buat grill, dia buat macam-macam gaya dengan tujuan nak suruh selamat rumah tangga dia. Tapi kalau kita baca lagi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jadikan dalam rumah tangga dia ni dalam keadaan yang rumah tangga dia tu tak ada masuknya dua benda. Satu yang zahir, satu lagi yang batin. Rumah tangga Rasulullah ni jangan bagi masuk orang-orang yang asing dalam rumah tangga dia. Kemudian yang kedua, jangan bagi masuk syaitan dalam rumah tangga tersebut. Bila kita boleh jaga dua perkara ni, kita terbaik pada keluarga kita. Wa anna khairukum li ahli, dan akulah contoh orang yang terbaik daripada dalam rumah tangga ni. Contoh yang terbaik yang kamu perlu ikutinya ialah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kita ni kan bila berumah tangga, kita jaga jangan bagi orang masuk je. Jangan bagi pencuri masuk je, jangan orang ceroboh je, tapi syaitan ceroboh biasa je. Orang kita jadi demikian. Dia tak jadikan Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah dijaga dua-dua. Jangan bagi syaitan masuk, jangan bagi yang disebut dengan orang masuk dalam rumah ni. Dua-dua tu jangan. Kita kadang-kadang syaitan masuk dalam rumah tangga kita. Macam mana syaitan masuk dalam rumah tangga kita? Bila kita ni tak jaga yang disebut dengan perintah Allah. Bila tak jaga perintah Allah, kadang-kadang dalam rumah tangga kita, kita masukkan yang disebut dengan apa dia? Alat-alat syaitan. Benda-benda yang syaitan suka dalam rumah tangga kita. Syaitan suka terhadap yang dinamakan dengan, syaitan suka dengan alat-alat muzik. Syaitan suka dengan patung-patung. Kita baru masuk benda-benda demikian dalam rumah tangga kita. Ataupun kita, syaitan suka orang yang mengikut hawa nafsu. Kita biarkan syaitan masuk dalam rumah tangga kita. Jenuh nak kita. Mana ada orang boleh nak tahan pada dalam rumah tangga dia untuk syaitan tak masuk ni kecuali dengan agama. Agama je boleh tahankan. Syaitan tak boleh masuk dalam rumah tangga orang mukmin. Macam mana tak boleh masuk? Masuk rumah, sebut Assalamualaikum, keluarga, bagi ahli keluarga. Ni tanda nak turuh jangan bagi syaitan masuk. Bila nak masuk rumah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ni cara nak suruh syaitan jangan bagi masuk. Kemudian balik ke rumah tu, kawal emosi. Waktu mana kita balik ke rumah, jangan balik sembarangan gitu, jangan. Tapi kawal emosi kita. Jaga tu badan kita ni. Jangan kita ni biarkan syaitan menguasai emosi. Emosi kita. Yang menyebabkan syaitan tekan pada diri kita, akhirnya berkelahi dalam rumah tangga ni. Yang tu kena jaga pada diri kita demikian. Karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu dijadikan role model kepada para suami serta bakal suami di luar sana. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini patutnya dijadikan satu contoh dan ikutan di kalangan kita semua. Cara dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Sama ada orang yang dah berkeluarga ataupun orang yang belum lagi berkeluarga. Yang belum berkeluarga, dia mula susun dalam hidup dia. Yang dah berkeluarga, dia susun juga dalam hidup dia. Bagaimana cara yang terbaik untuk dia lakukan. Baginda telah memberikan contoh teladan yang sangat baik melalui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tunjuk kehidupan yang sebenar. Macam mana dalam kehidupan Rasulullah? Sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah diteladani, dan alangkah mulianya seorang suami itu jika mampu meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus kita ni jadi terbaik, orang lelaki ni jadi terbaik bila kamu jadikan Rasulullah tu ikutan, model dalam hidup kita. Satu qudwah yang baik. Tapi kalau kita tak boleh jadikan Rasulullah sebagai qudwah yang baik dalam hidup kita, habis kita rugilah dalam kekeluargaan kita. Walaupun mungkin pada zaman ini akan ada setengah orang yang akan mengejek sebagai suami yang takut pada bini. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat menyantuni isteri-isteri baginda dengan cara yang terbaik, dan ia sama sekali tidak menjatuhkan martabat kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam banyak hadis yang cerita perkara demikian. Dalam zaman kita ni kan, ramai mana orang kita dia jadi ikut yang isteri dia suruh, isteri dia buat, akhirnya orang tuduh dia, kamu ni jadi hidup takut pada bini, dia panggil demikian. Ni berlaku demikian. Dalam hidup ni bukan begitu, tidak. Tapi hidup kita ni, isteri kita tu perlu ditunjukkan teladan yang baik, contoh yang baik pada dia. Dia ikut suami, bukan suami kena ikut isteri. Suami pula ikut siapa? Suami pula ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru betul dalam hidup ni. Tak, kadang-kadang orang lelaki kita ni, dia ikut je benda yang disuruh oleh isteri dia. Sampai benda yang dilarang oleh agama pun dia ikut juga. Sampai dia sanggup berkelahi dengan mak ayah. Kenapa dia? Nak ikut isteri sangat. Sampai peringkat mak ayah ni terpaksa mengadu terhadap perangai bagaimana sikap yang ada di kalangan yang disebut dengan suami masing-masing ini, ataupun anak-anak lelaki masing-masing ini. Mak ayah ni mengadu bagaimana yang anak lelaki mereka ni terlampau ikut isteri, bukan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang jadi bahaya. Sampai peringkat na'udzubillah min dzalik, kena orang pakai ejek di kalangan kita. Tu suami takut bini lah tu. Dia tak takut pada Allah, dia takut pada bini dia lebih daripada dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga orang perempuan pun kena rasa malu kalau sampai peringkat orang tengok bagaimana suami kita ni mengikut apa yang kita membuta tuli, walaupun benda tu salah. Benda tu salah. Kalau benda tu benar, diikut, itu satu contoh yang baik. Tapi masalahnya, benda yang salah dalam agama pun diikuti, yang menyebabkan rosak dalam kehidupan kekeluargaan ini. Kemudian, lepas itu, jadikan Sayyidatina Khadijah sebagai contoh isteri yang paling ideal, dipanggil. Di antara contoh isteri yang terbaik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang disebut dengan Sayyidatina Khadijah contoh isteri yang terbaik. Itu cara demikian. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan seorang perempuan teladan yang sempurna, terbaik daripada wanita lain. Nak sebutnya gambaran, Khadijah merupakan seorang wanita teladan yang sempurna dan terbaik daripada wanita lain pada zamannya, sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis, khairun nisaiha Maryam bintu Imran wa khairun nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Yang pernah disebut sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran, di antara contoh wanita yang baik sebelum daripada ini. Dan sebaik-baik wa khairun nisaiha, dan sebaik-baik perempuan pada zamannya ialah yang disebut dengan Khadijah binti Khuwailid. Perempuan sebelum datang Khadijah radhiyallahu anha, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah yang disebut dengan Maryam. Ni sebaik-baik perempuan, Maryam binti Imran, tu sebaik-baik perempuan di zaman tersebut. Wa khairun nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik perempuan yang disebut dengan zaman datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang namakan dengan Khadijah. Khadijah binti Khuwailid di antara contoh perempuan yang terbaik di zaman itu. Disebut dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pada satu ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhabin fihi wa la nasab." Yang bermaksud Rasulullah pernah disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Khadijah yang telah datang bersamanya sebuah bekas yang berisi lauk, makanan dan juga minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahawa Rabbnya dan diriku
iaitu malaikat Jibril mengucapkan salam untuknya dan khabarkan pula bahawa untuknya rumah dalam syurga terdiri daripada emas. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya di saat tersebut. Kemudian dijadikan khabar pula bahawa untuknya rumah dalam syurga yang diperbuat daripada emas. Kemudian yang nyaman, tidak bising dan tidak penat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu. Allah jadikan demikian pada mereka ini. Ini contoh yang Allah jadikan kelebihan-kelebihan itu. Begitulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada Sayyidatina Khadijah yang tercinta itu, di mana dijadikan sehingga kan Allah dan para malaikat juga turut mencintai Khadijah. Nak gambarkan tentang mengenai bagaimana kemuliaan Khadijah kerana ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah disediakan oleh Allah dengan istana yang bertahtakan emas dan juga perak. Ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah balasan dan ganjaran di atas ketaatan dia dan menjadikan diri dia isteri yang diikuti dan dicontohi dalam kehidupan ini. Sayyidatina Khadijah teman seperjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana diislami semula kisah-kisah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, janganlah dilupakan pada insan yang hebat di sebalik perjuangan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika kita terharu dengan kesungguhan perjuangan Rasulullah, kita juga patut berasa sebab dan dengan kesetiaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya nilai pada diri kita ni. Ketabahan pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah diketahui bahawa Sayyidatina Khadijah merupakan isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita Quraisy yang cerdas akal fikirannya dan yang paling baik akhlaknya di antara perempuan-perempuan yang hebat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang Arab Quraisy yang cerdik pemikirannya dan juga cerdas akhlaknya, cantik akhlaknya. Beliau menjadi contoh teladan isteri dan juga ibu yang ideal bagi setiap wanita sepanjang zaman. Kalau orang tanya, nak contoh siapa dalam hidup ni? Contohilah yang disebut dengan Khadijah binti Khuwailid. Ini contoh yang paling ideal. Apa saja perkara yang menimpa Rasulullah akan turut dirasai oleh Sayyidatina Khadijah. Apa saja yang dirasai oleh Rasulullah, Khadijah akan turut rasa. Bagaimana contoh, bayangkan apabila seorang isteri terpaksa menghadapi kebencian, cacian, kejian, cercaan orang yang terhadap suaminya. Suaminya dituduh sebagai penipu, menjadi seorang yang gila, bomoh dan sebagainya. Isteri mana yang tak terkesan jika menghadapi situasi ini? Khadijah dia berhadapan dengan suasana itu. Suasana di mana orang kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang teruk pada Rasulullah. Tapi bagaimana menjadi isteri di saat tersebut? Khadijah tabah. Di dalam keadaan tabah dia, walaupun suami dia dicaci, dikeji, dengan dicerca berbagai-bagai cara, tapi Khadijah ni bertahan dengan situasi yang berlaku itu. Hakikatnya saat ini jarang sekali suami isteri yang menjadi teman seperjuangan. Zaman kita ni payah. Kadang-kadang suami berjuang, isteri tak berjuang. Kadang-kadang isteri berjuang, suami tak berjuang. Isteri yang lebih hebat daripada suami. Kadang-kadang dua-dua tak berjuang. Kadang-kadang dua-dua berjuang. Dua-dua berjuang ni di antara pejuang-pejuang Islam yang menggerakkan kerja-kerja Islam. Mudah-mudahan kalian termasuk di kalangan demikianlah. Zaman kita ni payah lah. Kita nak berjumpa dengan orang yang hidup dua-dua dalam hidup dia. Dalam perjuangan dua-dua, suami pun berjuang, isteri pun berjuang. Tabah dalam perjuangan sehingga kan mereka gugur di jalan Allah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaannya apabila perkahwinan menjadi matlamat. Bila perkahwinan menjadi matlamat, bukannya menjadi alat untuk mencapai matlamat. Sepatutnya perkahwinan ni menjadi alat je untuk dapatkan matlamat syurga. Tapi yang jadi masalahnya, apabila orang nampak bila berkahwin, habis dah. Itulah tujuan asal dalam hidup dia, untuk dapatkan perkahwinan saja. Tapi kita jangan letak demikian. Berkahwin ni untuk jambatan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi perkahwinan kita ni menjadi penghalang pada kita masuk dalam syurga. Jangan. Rugi pada diri kita demikian.
Dapat isteri yang menghalang daripada kita masuk dalam syurga Allah. Dapat suami yang menghalang daripada kita layak masuk dalam syurga Allah. Habis berah je. Rugi je pada kita. Kita menghabiskan masa kita dengan isteri yang tak boleh taat pada perintah Allah. Rugi je kita menjadi seorang isteri yang dapat suami yang derhaka pada perintah Allah. Jangan jadi demikian. Jadilah pasangan hidup yang saling berusaha untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala di kalangan kita. Masing-masing sibuk dengan kerjaya, sehingga kan rumah hanyalah dijadikan tempat untuk beristirahat saja. Bukan sebagai ibu pejabat yang sepatutnya dijadikan tempat untuk berbincang tentang hala tuju yang bakal mendatang. Sepatutnya bila kita berkeluarga, keluarga kita ni kita sentiasa rancang. Sebut ada isteri kita, sebut ada suami kita, sebut ada anak-anak kita. Kita sedang merancang ni untuk masuk dalam syurga Allah. Tapi tak, ramai mana di kalangan kita, bila dia berkeluarga je, dijadikan keluarga dia ni tempat untuk dianya untuk balik rehat. Besok turun lagi, pergi lagi cari kerja, pergi lagi cari dunia yang tak sudah-sudah dalam kehidupan dia. Sekiranya bukan Sayyidatina Khadijah yang merawat luka-luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sakit badan baginda, siapa lagi yang akan berbuat demikian? Zaman Rasulullah, seorang yang sentiasa meneguhkan semangat juang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkorban jiwa dan harta serta setia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh harta dan kekayaan diserahkan pada Rasulullah bagi tujuan kepentingan dakwah. Habis harta Khadijah bagi pada Rasulullah guna untuk kerja Islam. Payah kita zaman kita. Ada ke isteri yang sanggup bagi harta benda pada suami dia pula ambil harta benda yang isteri dia tu gunakan untuk kerja Islam, buat masjid, kemudian terlibat dengan jemaah Islam, buat yang disebut dengan santunnya kepada orang miskin dan sebagainya. Gunakan segala kekayaan yang dimiliki tadi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita suami pun sama juga. Adakah kita buat bagi semangat pada isteri kita, bagi semangat pada pasangan hidup kita ni supaya masing-masing berjuang untuk dapatkan yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecewa dalam hidup. Bagi semangat sepanjang masa pada suami isteri, pada diri kita. Khadijah di antara contohnya. Seluruh harta dan kekayaan diserah pada Rasulullah bagi tujuan kepentingan dakwah. Masa, tenaga, untuk badan, kemudian harta benda, semuanya diserah pada Islam. Allahu akbar. Bila mengenali Rasulullah sedang membawa agama Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun permulaan Bani Hashim yang menjadi puncak pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. 3 tahun awal tu harta benda Khadijah ya habis untuk kerja Islam. Habis banyak harta benda dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang sangat besar dalam perjalanan dakwah Islam ketika mana sang suami merasakan beratnya menerima wahyu yang tam. Sayyidatina Khadijah memberi semangat dan mendorong dengan ucapan, "Wallah innaka latasilur rahim wa tasadduqul hadith wa tahmilul kulla wa taqsibul ma'dum wa taqri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi." Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghina kamu sampai bila-bila, katanya Khadijah. Khadijah sebut demikian. Allah tak akan hina kamu. Kamu suka menyambung silaturahim, persaudaraan. Kamu bercakap benar dalam cakapan kamu, menolong orang yang lemah dan membantu orang yang kehilangan dan membantu orang yang menegakkan kebenaran. Ini sifat kamu. Oleh kerana demikian, maka Allah tak akan sia-siakan kerja-kerja yang baik yang kamu lakukan itu, kerana sesungguhnya Allah akan berserta dengan kamu. Kemudian kita akhiri dengan pada tajuk ini dengan doa agar Allah mencintai Allah melebihi daripada segala-galanya. Di antara doa ni, di antara dalam kitab ni kita susun satu doa agar kita mencintai Allah melebihi daripada segala-galanya. Doa apa dia yang diajar oleh Rasulullah? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Doa ni kita ulang.
Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku pohon pada kamu kecintaan kepada kamu, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai sesiapa yang mencintai kamu. Orang yang mencintai kamu, aku turut mencintai dia, ya Allah. Siapa dia? Para alim ulama, para warasatul anbiya. Kalimat dalam hidup kita, wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amalan yang menyebabkan menyampaikan rasa cinta saya pada kamu, ya Allah. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kamu lebih dicintai dalam hidup aku, min nafsi, daripada jiwaku, wa ahli, daripada keluargaku, wa minal ma'il barid, dan juga daripada air yang sejuk yang nikmat untuk diminum tadi. Aku minta, ya Allah, agar kamu bagi pada aku kecintaan ini melebihi segala-galanya pada kamu, ya Allah. Baca doa ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Al-Hakim dalam riwayat, supaya kita ni baca doa biar dapat cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kemudian di sana dia juga doa agar kita ni diberi keimanan dan tidak goyah dengan iman kita. Apa dia? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la hub jannatil khuld. Ya Allah, aku pohon pada kamu iman la yartaddat, iman yang tidak goyah dalam hidup aku ni, ya Allah. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak terhad dan terbatas. Ya Allah, tolong anugerahkan pada aku ini, ya Allah, nikmat ini. Kemudian wa murafaqatan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam syurga yang tertinggi, yang kekal di dalam syurga, itu syurga Firdaus, yang aku pohon pada kamu. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah pada muka surat 27 daripada kitab Lamalah Keluargamu ke Syurga. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan pada diri kita. Dalam perbincangan kita, insya-Allah kita akan sampai pada satu tajuk, bagaimana Rasulullah menangani konflik dalam kekeluargaan Rasulullah. InsyaAllah kita akan bicarakan tajuk ini pada perbincangan yang akan datang nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang terbatas pada petang yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita, dan Allah bagi ruang pada diri kita pada masa-masa yang akan datang nanti, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la al-jannatil khuld. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.